manusia. Jadi bila kamu jadi agama Allah, hamba Allah, Allah akan masukkan kamu tu dalam golongan yang hamba yang tak perlu usaha berbenda. Allah akan mudahkan bagi kamu kebulan hidup kamu yang jalan yang tak sangka-sangka. Ada je rezeki ni, ada je. Mudah, semua kemudahan. Nak pergi balik kampung tak ada jam lah, Allah memudahkan semua urusan. Allah manusia sayang kepada dia. Ini golongan ni. Tu golongan sidikin, syuhada wa salihin. Sidikin, syuhada wa salihin. Orang soleh, orang sidik. Jadi Allah akan mudah. Keperluan hidup kita ni Allah mudahkan dengan yang jalan tak sangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan. Faham? Maksudnya jiwa kita ni, jiwa orang tu bila jadi dia hamba Allah, jiwa dia tenang. Walaupun kesusahan, walaupun musibah datang pada dia, walaupun perniagaan dia bankrupt, walaupun dia sakit, walaupun dia berpisah dengan suami, walaupun dia berpisah dengan anak, walaupun berpisah kematian, walaupun musibah apa ke bumi ke apa ke, kekurangan dalam harta kata dia ke, dia tidak jadi hal pada dia. Jiwa dia tetap tenang. Walaupun apa sekali berbanding dengan kita, Allah uji sikit je, aduh, matilah aku. Ada macam dunia ni nak kiamat. Itu orang tauhid yang tak bergantung dengan Allah. Dia mengaji juga, dia baca Quran juga, dia bersolat juga, dia puasa juga, tapi jiwa dia tak bergantung dengan Allah. Jadi bila ada satu masalah, jiwa dia menggelupur, jiwa dia tak tenteram, tak ada sakinah. Itu maksudnya bila dah sakaratul maut masuk, mereka datang, dia punya roh kelang kabut, lari kaki, lari ke mata, lari. Dia tak nak, dia tak tenang. Maka apa malaikat maut akan datang, dia akan rentap roh ni, dia paksa roh ni untuk keluar. Roh ni tak nak keluar, dia kelang kabut, mengelupur. Dia akan rentap roh ni. Jaga tuan-tuan. Tapi orang yang hamba Allah, dia akan dengan tenang dia akan pergi. Dia tak payah dia paksa, tak payah dia akan pergi sendiri, dia akan keluar dengan sendiri dengan tenang. Dia lagi suka untuk keluar. Dia seronok untuk keluar sebab nak berjumpa Tuhan. Ini tauhid. Ini nak kena faham. Jadi jiwa orang yang tidak tenang, walau musibah sikit, dia menggelupur macam nak kiamat. Ada yang bunuh diri, ada distress, ada yang stres sebab zaman-zaman COVID ni, zaman-zaman dengan pekerjaan tidak ada, kurang, macam dalam keadaan PKP ni, ada manusia-manusia yang tak dapat terima. Berbanding orang yang tak minta Allah, yang jadi hamba Allah, jiwa dia tenang. Ketika terjadi kekurangan, sebab dia tetap ingat dan bersandar diri pada Tuhan. Baru Ustaz terangkan tadi, dia bersandar diri pada Allah. Ini hamba Allah. Dia bukan kira kamu sembahyang banyak, pergi haji banyak, tapi diri dia bersandar dengan Allah. Orang dulu jiwa dia tenang. Tak apa, dia ada padi dia kena banjir, dah buat tak apa, sabar je lah, kuasa Allah, terreda. Kemalangan tak apa, Allah SWT. Sebab dia cakap tu daripada hati dia tenang. Macam mana orang dulu kita ada parti kalau kita ada mata lah, ada mata dia tak apa, sabar je lah. Berbanding kalau kita jiwa kita tak ada, sakit sikit menggelupur. Orang nasihat dia makin marah. Kau tak tahu lah, bukan kau yang sakit, aku yang sakit. Sampai macam tu kan. Itu orang tauhid tak betul. Kita yang hidup nasihat orang sakit, besok kita sakit, orang sihat yang nasihat kita, sabarlah Cik Mina, ujian Allah. Dulu pun sama je, dia sakit, orang sabarkan dia. Tu bang. Jadi dia bersandar pada Tuhan, pada Allah, sebab dia tak kisah terjadi kekurangan.
dan tidak berubah dalam menunaikan kewajipannya, walaupun apa sekalipun, sakit ke apa, kewajipan daripada Allah, dia tak berubah, dia tetap solat. Ini tanda-tandanya. Dan sebab apa? Dia bersandar pada Allah. Tauhid. Ini tauhid 100% bersandar pada Allah. Rezeki, ajal, maut, semua bersandar pada Allah. Walaupun sebesar RM1 kita dapat tu, Allah yang bagi rezeki. Bukan anak kamu, bukan kawan kamu, bukan majikan kamu, Allah. Tauhid kena betul-betul. Besok nak menghadap Tuhan, nak mati ni, kalau tauhid tak betul, mati kamu sia-sia. Ingat haji banyak tapi batal. Jadi sebab dia bersandar pada Allah. Syaitan sebagai musuh manusia tidak suka bila melihat manusia tenang, maka dia datang membisikkan kepada manusia. Jadi syaitan tak suka kalau manusia ni tak perintah Allah. Bila orang tu tak perintah Allah, jiwa dia tenang, dia dapat ketenangan, tanda-tanda Allah bagi ketenangan, syaitan tak suka. Seperti Nabi Adam dalam syurga, dia tengok Nabi Adam di syurga tenang, kemewahan dia banyak, syaitan tak suka. Syaitan tak kisah kamu kaya ke, kamu cantik ke, banyak kereta, banglo besar, dia tak kisah. Tapi dia kisah bila manusia itu tak perintah Allah, Allah bagi dia ketenangan dalam hidup. Sebab dia bersandar pada Allah. Jadi syaitan tak suka, syaitan tak ganggu. Jadi yang tak suka ni syaitan. Dia seperti Nabi-Nabi dapat ketenangan, seperti Nabi Muhammad, syaitan tak boleh kacau, tak boleh ganggu. Walaupun Nabi dulu banyak syaitan nak ganggu, nak pensongkan dia, Allah lindungkan dia. Namanya Nabi Ibrahim dicampakkan kalau nak api, syaitan nak ganggu tapi dia tak dapat. Malaikat pun nak tolong pun tak dapat. Dia bergantung pada diri. Dia tenang, dia akan dicampakkan dia. Allah tahu dia. Malaikat nak tolong, dia kata tak payah. Allah lagi tahu masalah aku ni, Allah lagi tahu. Malaikat nak tolong, offer nak ilmu lain, malaikat tak payah. Allah tahu. Dicampakkan dalam, masuk api neraka. Masuk dalam api yang besar macam gunung. Tapi Allah kata, Allah perintahkan api itu menjadi sejuk. Maka Nabi Ibrahim masuk dalam api itu yang besar gunung. Kalau burung lalu pun akan mati, kena api itu bahang dia 40 hari 40 malam. Burung pun akan mati. Dia masuk dalam tu, maka Nabi Ibrahim kesejukan, menggigil. Macam kita masuk dalam frozen, dalam pecah, macam itulah sejuk. Cubalah masuk, kalau tak percaya, masuk dalam pecah tu. 1 jam tu, tengok beku tak beku. Jadi Ibrahim kesejukan, maka Allah perintahkan api tadi jadi aman, tenteram, dan macam dalam aircon. Itu Nabi Ibrahim. Sampai api-api tadi kali-kali suci jadi debu dah. Namrud ingat dah hancur lah Nabi Ibrahim. Tengok keluar elok macam biasa. Tak ada benda, elok. Itulah yang bergantung dengan Allah, tak menggelupur. Kita ni sikit pun menggelupur. Jadi yang benci benda ni syaitan. Syaitan tak suka, dia akan membisikkan pada manusia supaya tidak ia datang tidak puas terhadap apa yang diberikan Allah kepada. Ustaz beritahu, dia akan bisikkan tak puas apa Allah bagi dunia, dia tak puas, akan bisik, lagi kerja lagi, cari harta lagi. 1 juta tak cukup, kurang-kurang 1 bilion tu nak 40 bilion. Tak apa, banyak lagi. Itu banyak lagi. Orang punya tak apa, rasa aja, tak kisah. Allah, syaitan akan bisikkan. Dia tanda je. Sebab apa dia tak suka kamu dalam ketenangan. Tak pergi haji ni, rasuah juga, haji juga. Jadi itu dia akan, syaitan akan bisik apa, supaya dia selalu membayangkan kepada kesenangan, kemewahan dan ketenangan untuk membangkitkan supaya tamak, rakus tadi, tamak tu. Dia tanda orang yang dekat dengan Allah, dia Ustaz beritahu dia tak rakus, tamak tu dia hilang. Jadi akan timbul bisikan supaya dia rakus tamak. Ni orang yang dekat dengan Allah.
dia akan timbulkan perasaan. Sebab apa dia tak suka orang yang tenang. Allah bagi ketenangan pada tu. Seperti tenangnya Nabi Ibrahim, tapi tenangannya Nabi Adam di dalam syurga dia tak bagi. Jadi akan bisikan supaya dia tamak rakus. Iri hati tidak apa saja, bukan bagiannya. Dia bukan bagian, bukan hak milik dia. Tanah tu bukan hak milik dia, dia nak juga. Tanah adik dia dah bagi-bagi pun nak juga. Rumah adik dia pun dia dah bagi, dia nak juga. Padahal bukan milik dia. Dia tamak, dia tipu, ada sampai membunuh. Ini sifat syaitan dia akan bisikan. Jadi sehingga apabila dia melepaskan sifat tenang tentram itu menurut sifat tamak dia. Sampai dia tadi yang Allah bagi ketenangan taat pada Allah, sampai dia buang sifat tu, dapat sifat baru pula, tamak lokal rakus. Seperti Nabi Adam diberi sifat tu supaya dia makan buah khuldi. Itu tujuannya. Dia tamak kan, supaya bagi sifat makan buah khuldi, air keluar. Faham? Jadi kita nak jadi hamba Allah yang beriman pada, kena belajar sifat tauhid. Tauhid supaya kita ni duduk dunia ni dapat jadi hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba majikan. Tauhid kita betul, kita akan tenang hidup dalam dunia ni. Walaupun keadaan miskin ke, dia akan tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya miskin. Walaupun kita kaya, kita akan tenang dalam hidup ni. Allah bagi kita tenang. Seperti Nabi Allah Sulaiman, tenang kehidupannya. Siapa saja oleh pemimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh pemimpin umat, Cina hidup dia tenang. Allah bagi ketenangan bila kita jadi hamba. Kita belajar tauhid, InsyaAllah sifat-sifat tu supaya kita yang mazmum kita kuat, baru solat kita Allah akan terima. Jadi sampai video akan datang, kita bincang lagi, kita sambung lagi pelajaran kita. Kita dapat faham, ajar pada anak video ni, subscribe video ni, share pada isteri yang tak ada, yang kita tak boleh mengajar isteri kita, tak boleh mengajar anak kita, tak boleh mengajar adik-adik kita. Share video Ustaz ni kepada mereka supaya mereka pun faham. Video akan datang mereka. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.